Okey, banyak sebenarnya inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan ya untuk menggalakkan kita semua untuk tidak melakukan pencemaran udara dan juga ke arah green technology orang kata. Betul. Dan inisiatif ini kita akan bincangkan dalam topik seterusnya ini, dan kita bawakan seorang lagi tetamu untuk kita bercakap mengenai manfaatkan insentif pembangunan teknologi hijau, iaitu Encik Khairul Ikhwan Jamaluddin, penolong pengurus Green Tech Catalyst Sendirian Berhad di bawah MGTC. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Khairul. Baiklah Encik Khairul, daripada awal tadi yang kita bawakan perbincangan mengenai electric vehicle, motor, kereta dan sebagainya. Pandangan secara keseluruhannya, Encik Khairul berkenaan dengan penggunaan teknologi ataupun kereta elektrik ataupun motor elektrik di Malaysia sekarang. Okey, sebelum saya menjawab soalan Cik dan Tuan, ingin saya memberikan sedikit mukadimah atau pengenalan lebih kepada syarikat kami. Syarikat kami iaitu MGTC, Malaysian Green Technology and Corporation, Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC, adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan di bawah kepimpinan YB Nik Nazmi. Kami diberikan mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk memacukan ekonomi hijau. Bercakap tentang ekonomi hijau di sini, MGTC menyediakan pelbagai jenis program seperti GTFS, Gita Gite, My Hijau, GGP. Seterusnya mandat yang diberikan ialah untuk memacukan pekerjaan hijau di Malaysia. Bercakap tentang pekerjaan hijau, MGTC ada menyediakan satu portal, iaitu portal Green Jobs, di mana kita membantu para graduan di Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan di dalam teknologi hijau. Dan akhir sekali, mandat kami ialah untuk memupuk kelestarian, gaya hidup kelestarian, seperti mengadakan program kuda, program rumah ibadah hijau di kalangan rakyat Malaysia. Okey, berbalik kepada soalan Cik dan Tuan tadi, pandangan saya ialah pada tahun, tak silap saya lah, pada tahun 2014 dahulu, semasa saya muda dulu, waktu tu seingat saya lah, jarang kita tengok kereta elektrik kat jalanan. Kalau ada pun sebiji dua biji. Dan saya yakinlah kenderaan yang popular pada waktu tu Tesla. Okay, Tesla kita tengok kereta yang begitu gah, begitu maskulin, ya, warna begitu rancak sekali. Dan saya rasa tak ramai boleh memiliki kereta Tesla pada waktu tersebut. Dan saban tahun ini kita melihat negara China terutama sekali telah mengeluarkan pelbagai jenis jenama kereta. Salah satu ni kereta BYD, kereta Ora Good Cat, kereta Neta, kereta Zeker. Dan kita lihat jenama kenderaan di Malaysia seperti BYD, Ora Good Cat terutamanya, harganya lebih kurang dalam RM175,000. Walaupun harga tersebut RM175,000, tetapi ia in terms of demand, among the Malaysians memang memberangsangkan itu baru RM175,000. Okey, baru-baru ni saya ada mendapat berita lah di mana ada satu jenama daripada China, dia telah buat pecah tanah di Negeri Sembilan dan dia akan set up satu assembly plant. Dalam kata yang lain, dia akan buat CKD di situ. Dan mengikut firasat saya, harga kereta tersebut akan turun roughly around 70 ke 80 ribu. Bayangkan 70 ke 80 ribu itu akan melonjakkan lagi penggunaan kereta EV di Malaysia ini. Ya, sekarang ni semakin mendapat perhatian kan, jenama-jenama kereta EV yang disebutkan oleh Tuan seketika tadi yang datang daripada China. Barangkali ada banyak faktor lain, saya rasa desain ini juga memainkan peranan yang ramai terpikat dengan kenderaan-kenderaan elektrik seperti ini kan. Jadi kalau kita berkongsi, kerajaan menyasarkan sebanyak 10,000 stesen pengecas kenderaan elektrik. Ialah kalau kenderaan bertambah, maka stesen pengecas juga perlu ditambah. Adakah ini satu jumlah yang realistik pada pandangan Tuan sendiri? Bagi saya itu adalah jumlah yang realistik. Okey, sebab terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan sekarang. Usaha yang pertama, saya kira ada kerajaan Malaysia, dia telah set up satu EV Task Force. EV Task Force ini di mana mereka akan memantau jumlah kenderaan EV di Malaysia dan juga stesen pengecas elektrik. Kalau nak buat peralihan ni daripada ICE di mana petrol atau diesel ke EV, dia tidak boleh dilakukan secara drastik kerana ia akan memberikan kejutan kepada pengguna dan juga automobil industri di Malaysia. Okey, usaha yang kedua, apa yang saya boleh katakan ialah
kementerian seperti kementerian kami, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan juga MITI. Mereka bekerjasama dalam mencapai sasaran iaitu 10,000 by 2025. Okey, kalau ikutkan jumlah pengecas elektrik yang ada di Malaysia sekarang, tak silap saya dalam 2,000 lebih. Dari situ kita boleh lihat ada gap dalam 7,000 ke 8,000. Okey, saya kira benda ni tak ada masalah sebab kita ada insentif-insentif kerajaan seperti GTFS, Green Technology Financing Scheme, atau dalam bahasa Melayu ialah Skim Pembiayaan Teknologi Hijau, dan juga GITA projek dan juga GITA Asset. Mungkin boleh panjangkan mengenai Skim Pembiayaan Teknologi Hijau ataupun GTFS yang Cik sebut tadi. Apakah bentuk pembiayaan ini dan siapa yang boleh apply untuk pembiayaan ini? Okey. GTFS seperti yang saya cerita tadi adalah skim pembiayaan hijau dan ini lebih kepada pinjaman mudah daripada pihak bank. Kalau kita tengok sejarah GTFS ni, dia bermula pada tahun 2010. Kita panggil GTFS 1. GTFS 1 ini dia punya tempoh tak silap saya sampai 2018, 8 tahun, 2010 sampai 2018, dan bank dia memperuntukkan 3.5 bilion ringgit untuk teknologi projek-projek teknologi hijau di Malaysia. Dan bukan itu saja, kerajaan Malaysia juga dia terlibat, di mana kerajaan Malaysia memberikan jaminan kerajaan dalam 60% dan juga subsidi ataupun rebat 2% daripada nilai bunga yang ditawarkan oleh pihak bank. Itu GTFS 1. GTFS 2 pula bermula tak silap saya pada akhir 2018, awal 2019, diperuntukkan 2 bilion, sama juga insentif di mana subsidi 2% dan juga jaminan kerajaan 60%. Berlangsung selama 2 tahun dan diikuti oleh GTFS 3. Tapi GTFS 3 ini bukan di bawah kelolaan MGTC tetapi di bawah Dana Jamin. Bercakap tentang dana jamin ini, dana jamin memperuntukkan dana sebanyak 2 bilion untuk skim GTFS 3, tapi lebih kepada instrumen bond. Bercakap tentang instrumen bond ni, dia lebih kepada projek-projek yang besar. Okey. Dan baru-baru ini, tahun lepas, tak silap saya pada bulan Oktober 2023, kami telah merasmikan GTFS yang baru. Kita panggil GTFS 4, di mana dana diperuntukkan ialah 1 bilion ringgit dan subsidi tak silap saya dalam 1.5%. 1.5% dalam tempoh 5 ke 7 tahun, dan jaminan kerajaan 60% ke 80% bergantung kepada sektor-sektor yang terlibat. Okey, bercakap tentang siapa dan apa sektor yang terlibat yang boleh memohon pembiayaan ini. Okey, kalau ikutkan apa yang sektor yang terlibat. Okey, kalau di MGTC ni kita ada satu kitab. Kitab ni kita panggil GTMP, Green Technology Master Plan. So kitab ni kita ada 6 sektor utama. Kita ada sektor tenaga, sisa, air, pengangkutan, pembangunan dan pembuatan. So 6 sektor ni kalau nak masuk senang je. Kriteria dia ialah kalau saya sebagai penilai GTFS, saya akan tengok kalau salah satu projek ni di bawah salah satu sektor ini, asalkan projek ini, contohlah solar. Solar kalau saya tengok, okey, solar ni boleh mengurangkan pelepasan karbon hijau di atmosfer, dan secara tidak langsung saya akan terus masuk dalam GTFS. Sebab semua projek-projek yang di bawah GTMP ni memang akan mengurangkan orang kata greenhouse gases to the environment. Kalau pengguna individu, contohnya rumah. Okey. Individu yang ingin memasang panel solar. Okey, setakat ini kita lebih kepada syarikat sahaja, belum lagi sampai ke individu lagi. Okey, apa jenis program-program yang disediakan untuk membantu dalam pembangunan projek green technology setakat ini? Okey, kalau ikutkan di MGTC ini, kita mempunyai pelbagai jenis projek. Semestinya yang saya cakap tadi, GTFS salah satu. Yang kedua, kita mempunyai program dinama GITA. GITA stands for Green Investment Tax Allowance. Okey, orang datang ke MGTC ni sebab dua benda. GTFS sebab dia nak financing. Yang kedua, GITA, tax incentive. Tax incentive ni terbahagi kepada dua. Kita ada projek dan juga aset.
Okey, bercakap tentang GITA project ini, application kena pergi terus ke MIDA, Malaysian Investment Development Authority. Okey, itu pertama. Yang kedua, tujuan untuk GITA project ini ialah lebih kepada perniagaan. Okey, yang ketiga, syarikat yang layak dia boleh mendapatkan allowance cukai pelaburan ke atas dia punya capex ataupun perbelanjaan modal sehingga 100%. Itu adalah GITA project. GITA asset lain projek dengan asset. Asset pula application kena hantar ke MGTC untuk disahkan, which is our company. Dan yang kedua, tujuan dia ialah untuk kegunaan sendiri dan juga untuk aset-aset yang spesifik yang mendapat kelulusan daripada Kerajaan Malaysia. Dan yang ketiga, aktiviti hijau yang layak boleh mendapat allowance cukai pelaburan ke atas perbelanjaan modal sebanyak 60 sehingga 100%. Okey, itu adalah GITA projek, GITA asset. Seterusnya kita ada My Hijau. My Hijau ni orang datang sebab untuk mendapatkan pengiktirafan hijau. Pengiktirafan hijau di mana kalau kita dapat pengiktirafan hijau daripada My Hijau, senang untuk kita apply GITA asset dan juga GTFS. Jadi apabila skim pembiayaan diberikan, pastinya ada pemantauan dari pihak MGTC itu. Bagaimana pemantauan dilakukan dan berapa lama biasanya pemantauan dilakukan? Okey, pemantauan mesti dilakukan. Dia bergantung kepada tempoh pembiayaan. Seperti GTFS 1, tempoh pembiayaan, dia bukan tempoh pembiayaan, bergantung kepada tempoh rebat. Tempoh rebat di mana GTFS 1, tempoh rebat adalah sepanjang tempoh pembiayaan. Itu adalah GTFS 1. Maknanya di mana pada GTFS 1, pemantauan kena, kalau 10 tahun, 10 tahun lah kena buat. 15 tahun, 15 tahun lah kena buat. Itu GTFS 1. GTFS 2, tempoh rebat 5 ke 7 tahun. Bergantung kepada projek. Kalau 5 tahun lah pemantauan kita kena buat. Dia bergantung kepada GTFS tersebut. Tapi sekarang ni kita telah move to GTFS 4 di mana pemantauan tu hanya tertakluk kepada 5 ke 7 tahun saja. Okey, ada banyak sebenarnya kita boleh bincangkan berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh MGTC sendiri. Selain daripada itu, kalau kita nak cerita menjurus kepada sektor pengangkutan EV lah, hari ini kita banyak cerita berkenaan dengan EV kan. Bagaimana sebenarnya inisiatif ini yang ada ini boleh membantu untuk meningkatkan lagi kebolepasaran sektor EV? Okey, bagi saya senang je. Kita mesti ada funding untuk projek. Kalau tak ada funding, projek takkan berjalan. So dengan adanya program GTFS ni, kita mempunyai satu spesifik sektor iaitu pengangkutan. Pengangkutan di mana kita boleh tolong klien mendapatkan financing dari segi dia punya pembelanjaan modal. Tak silap saya sehingga 50 juta ataupun kalau sektor dia dia ada macam ni kategori A, B, C, D. Kalau dia kategori ada kategori, contoh kategori A dia akan mendapat 100 juta. Kategori B akan mendapat 50 juta. Dia bergantung kepada kategori. Tapi dalam kategori lain memang GTFS memang akan support orang kata ni sektor pengangkutan lah. Setakat ini apa, kalau boleh kongsikan GTFS sampai GTFS 4 kan, kejayaan yang sudah dilakar daripada mereka yang mendapat pembiayaan ataupun bantuan dana bond daripada GTFS ini? Okey, kalau ikutkan GTFS 1, jumlah projek hijau yang telah kita panggil certified lah, certified green projects, lebih kurang dalam 600 lebih. Okey, GTFS 2, jumlah projek yang kita certified tak silap saya dalam 150 lebih dan hampir 95-96% mendapat pembiayaan daripada pihak bank. So menunjukkan GTFS ini, GTFS 1 saya tak nak komen lebih, tapi GTFS 2 sebab saya terlibat secara langsung. Okay, GTFS 2 ini because the way kita buat evaluation tu lain. Kita evaluate lebih kepada parameter teknikal dan juga parameter feasibility ataupun boleh laksana. Dan dari situ kita boleh lihat projek ini feasible ke tak untuk pergi ke bank. Sebab proses GTFS ni senang je. MGTC, bank dan juga pihak CGC. CGC ialah Credit Guarantee Corporation. Selepas semua ini kita lalui dan dia dapat GTFS yang penuh. So nak kata success rate lah, success rate for GTFS 2.0 roughly saya kata tadi 95 ke 96%. Memang tinggi. Ya.
berapa nilai maksimum untuk pembiayaan ini yang boleh di apply? Okey, nilai maksimum bergantung kepada kategori juga. Okey, kalau ikutkan di bawah GTFS ni kita mempunyai kategori pengeluar. Kita mempunyai kategori pengguna, kategori developer dan juga kategori kategori CPO, charging point operators. Okey, kalau kita lihat daripada kategori producer, maksimum dibenarkan ialah 100 juta. Banyak tu. Pengguna 50 juta, developer 50 juta, CPO 50 juta. Itu adalah nilai maksimum dia. Okey. Sebut CPO tadi kan, kita cerita mengenai charging point operator kan. Jadi kalau nak apply tu boleh pergi ke ni lah. Dia tak ada masalah, boleh jumpa kami. So hari ini lengkaplah sebenarnya perbincangan kita. Maksudnya 2 jam ini kita daripada awal. Isu dia tak cukup tempat charge bateri. Akhirnya kita buka peluang kepada anda semua yang mungkin nak usahakan. Kalau dulu stesen minyak, sekarang kita nak buka stesen charge kenderaan elektrik pula. Boleh. Boleh apply di MGTC. melalui skim pembiayaan teknologi hijau ini. Okey, itu sahaja kesempatan kita pada pagi ini. Tapi saya sepuas juga hari ini sebab kita daripada pukul 8 tadi kita cerita benda yang bersangkut paut kan. Jadi kita dapat satu perbincangan yang pada saya agak lengkap lah kalau anda ikuti daripada pukul 8 tadi lah. Okey, terima kasih bersama dengan Cik Khairul Ikhwan Jamaluddin, penolong pengurus Green Tech Catalyst yang berhad, untuk kita bercerita bagaimana sebenarnya skim-skim atau bantuan yang diberikan untuk anda, untuk kita memastikan agar kita dapat menghidupkan teknologi hijau. Terima kasih banyak kepada Encik Khairul.